Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Video ini kita akan sambung sains tingkatan 4, bab yang baru yaitu bab 12 tenaga nuklir. Seperti biasa, Cikgu akan menggunakan PowerPoint yang disediakan oleh Cikgu Nora Jira Kamri dari SMK Ulu Tiran Johor. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka loceng di tepi ya. Dan kita akan mulai dengan satu topik yang baru, yaitu 12.1 penggunaan tenaga nuklir. Jadi kita tengok penjelasan tentang penggunaan tenaga nuklir. Tenaga nuklir memberikan banyak manfaat kepada manusia apabila dijalankan dan dikawal dengan baik. Setiap tahun berlakunya pentambahan negara yang menggunakan tenaga nuklir untuk menjalankan tenaga dalam berbagai bidang. Kini terdapat lebih daripada 30 buah negara yang menggunakan tenaga nuklir sebagai sumber tenaga di negara mereka. Antara negara yang sangat terkenal menggunakan tenaga nuklir sebagai sumber tenaga mereka ialah Amerika Syarikat, yaitu USA, Rusia, Prancis, Slovakia, dan Jepun. Jadi ini ialah contoh negara yang sangat popular menggunakan tenaga nuklir sebagai sumber tenaga di negara mereka. Seterusnya kita tengok apakah kebaikan kita menggunakan tenaga nuklir ini. Dan ini ialah gambar raja yang menunjukkan stesen menjana tenaga nuklir. Jadi kebaikan pertama ialah tenaga nuklir ialah tenaga alternatif yang boleh menjanakan tenaga elektrik bagi menggantikan atau mengkurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. Pada topik yang lepas kita sudah belajar petroleum dan arang batu ini ialah salah satu contoh bahan api fosil yang tidak dapat dikita semula. Maksudnya semakin kamu menggunakan bahan api fosil ini, semakin kurang simpanan di tanah bumi kita. Sebab itu penggunaan tenaga nuklir ini ialah untuk menggantikan ataupun mengkurangkan penggunaan bahan api fosil. Tenaga yang dihasilkan menunjukkan tenaga nuklir ini adalah lebih besar dan efisien berbanding dengan sumber tenaga lain. Jadi ini ialah kebaikan yang kedua dalam penggunaan tenaga nuklir. Seterusnya kita tengok kebaikan yang ketiga dalam penggunaan tenaga nuklir. Tenaga nuklir dapat menghasilkan sinaran mengayon yang digunakan dalam berbagai bidang seperti perubatan, pertanian, dan perindustrian. Penggunaan tenaga nuklir dapat meningkatkan taraf kesihatan dan taraf hidup manusia. Jadi ini kebaikan yang ketiga. Seterusnya kita tengok kebaikan keempat dalam penggunaan tenaga nuklir. Tenaga nuklir dapat membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit sahaja berbanding dengan sumber tenaga yang lain. Jadi kata kunci di sini sangat penting gas rumah hijau. Banyak pelajar tidak faham apa maksudnya gas rumah hijau. Jadi apabila kamu belajar tentang gas rumah hijau, pertama kamu mesti faham apa maksudnya gas rumah hijau. Kedua, apakah punca menyebabkan gas rumah hijau? Ketiga, apakah kesannya peningkatan gas rumah hijau? Keempat, apakah langkah yang dapat kamu lakukan untuk mengurangkan gas rumah hijau? Yang pertama kita tengok apakah maksudnya gas rumah hijau. Gas rumah hijau di sini bermaksudnya gas atmosfera yang dapat menyerap haba di permukaan bumi dan menyebabkan suhu di permukaan bumi meningkat. Dan salah satu contoh gas rumah hijau ialah gas karbon dioksida yaitu CO2. Maksudnya peningkatan kuantiti gas karbon dioksida di lapisan atmosfera akan menyebabkan suhu di permukaan bumi semakin meningkat. Jadi apakah punca peningkatan kuantiti gas karbon dioksida di permukaan bumi? Biasanya ialah aktiviti manusia ataupun pembakaran bahan api fosil dan pembalakan secara terbuka. Biasanya aktiviti manusia akan menyebabkan peningkatan kuantiti gas karbon dioksida di permukaan bumi. Dan apakah kesannya tadi cikgu sudah cakap dia akan meningkatkan suhu di permukaan bumi dan akhirnya menyebabkan isu pemanasan global. Contohnya, suhu yang meningkat akan menyebabkan ais di kutub utara dan kutub selatan mencair dengan lebih cepat dan akan mencecaskan ekosistem di kutub utara dan kutub selatan. Jadi ini ialah kesannya bagi peningkatan suhu di permukaan bumi. Jadi apakah langkah yang dapat kamu lakukan untuk mengurangkan gas rumah hijau ini? Contohnya, kamu boleh menggunakan tenaga nuklir untuk menggantikan pembakaran bahan api fosil.
Ataupun kerajaan dia mesti mengkawal aktiviti pempalakan secara terbuka lah. Jadi langkah tersebut dapat mengurangkan kes rumah hijau di permukaan bumi. Jadi ini adalah contoh kebaikan yang keempat untuk penggunaan tenaga nuklear. Okey, seterusnya tenaga nuklear memberi manfaat ataupun kebaikan kepada manusia, tetapi dia juga akan memberi kesan keburukan kepada manusia juga jika kita tidak menguruskan tenaga nuklear secara bijaksana. Jadi kita tengok kesan keburukan yang pertama, sisa radioaktif yang dihasilkan boleh mencecaskan kesihatan dan mengancam nyawa semua hidupan. Hal ini disebabkan sisa radioaktif ini dia akan mempancarkan sinaran radioaktif. Dan sinaran radioaktif ini dia akan mencecaskan kesihatan dan mengancam nyawa semua kehidupan. Bukan sahaja mencecaskan kesihatan manusia juga, tetapi juga akan mengancam nyawa hidupan lain, contoh haiwan dan tumbuhan. Sebab itu apabila kita menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga di negara kita, pada masa yang sama, kita kena pandai macam mana uruskan sisa radioaktif ini dengan bijaksana. Seterusnya kita tengok kesan keburukan yang kedua. Tenaga yang dihasilkan adalah sangat besar dan jika disalahgunakan boleh menyebabkan kesan yang buruk kepada manusia. Jadi contoh yang sangat bagus yang kamu sudah belajar dalam sejarah kan. Dalam Perang Dunia yang kedua, negara Amerika Syarikat iaitu USA dia sudah meletak 2 nuklear bom di negara Jepun betul, iaitu bandar Hiroshima dan bandar Nagasaki di negara Jepun dan menyebabkan negara Jepun menyerah kalah pada Perang Dunia yang kedua. Walaupun masa sudah berlalu berpuluh-puluh tahun sehingga hari ini, tetapi kesan radioaktif yang dihasilkan oleh 2 nuklear bom ini masih dibawa sampai hari ini. Sebab itu kalau tenaga nuklear disalahgunakan, dia akan memberi kesan yang sangat buruk kepada manusia. Jadi video ini sampai sini saja. Video ini kita sudah belajar tentang penggunaan tenaga nuklear. Kedua, kita belajar kebaikan penggunaan tenaga nuklear. Dan ketiga, kita juga belajar apakah kesannya kalau kita salah guna tenaga nuklear ini. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka lonceng di tepi ya. Jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.